warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanim Najihah binti Ariful Fadzilah. Okey, hari ini saya akan membuat perbincangan tentang organisasi latihan industri saya, iaitu Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Okey, ini adalah isi kandungan pembincangan saya. Yang pertama, saya akan kongsikan tentang profil organisasi. Yang kedua adalah skop pekerjaan. Yang ketiga adalah pencapaian saya. Dan yang keempat adalah cabaran yang saya hadapi beserta solusinya. Okey, yang pertama adalah profil organisasi. Okey, saya melakukan latihan industri di Dewan Perdagangan Islam Malaysia, iaitu DPIM. Nama penyelia industri saya adalah Encik Ali Haris Mahyudin, yang merupakan setiausaha eksekutif DPIM, dan tempoh latihan industri saya adalah selama 16 minggu. Okey, ini serba ringkas tentang Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1993. DPIM merupakan organisasi yang berjuang untuk menyatu padukan usahawan dan semua korporat Muslim untuk kepentingan dan faedah ekonomi ummah. Okey, matlamat utama DPIM adalah menyeluruh kepada masyarakat Muslim demi mengiktiraf dan kesinambungan kejayaan ekonomi masyarakat Islam. Untuk visi DPIM adalah mereka ingin menjadikan DPIM sebagai wadah perjuangan dalam bisnes yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Dan manakala untuk misi mereka adalah menjayakan jihad bisnes dengan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah kepada ummah. Okay, seterusnya untuk fokus utama DPIM terdapat 7 fokus mereka, iaitu pertama adalah jihad bisnes. Mereka membina program jaringan usahawan yang berstruktur dan sistematik. Yang kedua, fokus mereka adalah kepada misi dagang, membantu perniagaan ekspor dan import. Yang ketiga, sebagai wakaf korporat. Mereka juga berfungsi sebagai satu institusi wakaf melalui awqaf. Yang keempat adalah halal ekonomi. DPIM menonjolkan industri halal sebagai satu piawaian dan praktis yang konsisten bagi membantu perdagangan global. Seterusnya, konferens, seminar dan kongres. DPIM mengajukan aktiviti yang membantu dalam memartabatkan perniagaan usahawan Islam khususnya. Seterusnya, perundingan perniagaan. DPIM juga membantu bagi mereka yang memerlukan nasihat dan dalam perniagaan. Dan yang terakhir adalah fokus mereka terhadap jaringan perniagaan. Rakan Jihad Bisnes adalah satu usaha dalam membantu usahawan DPIM untuk memperluaskan lagi jaringan perniagaan mereka. Okay, yang kedua adalah skop pekerjaan, di mana saya akan berkongsikan tentang tugasan-tugasan yang telah diberikan oleh pihak DPIM kepada saya sepanjang saya menjalani latihan industri di sini. Okey, untuk skop pekerjaan saya bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah membantu menguruskan pentadbiran DPIM. Antara tugas yang telah diberikan kepada saya adalah pertama, membuat poster dan menyediakan ayat-ayat copywriting untuk program-program yang dijalankan oleh DPIM. Seterusnya, saya juga ditugaskan untuk membuat surat-surat bagi tujuan rasmi kepada ahli DPIM ataupun organisasi luar. Okey, yang ketiga, mengemas kini data dan nombor keahlian ahli-ahli DPIM di seluruh Malaysia. Kemudian, menghubungi syarikat-syarikat perniagaan bagi menjalinkan hubungan strategik antara pihak syarikat dan juga pihak DPIM. Yang kelima, terlibat dalam program-program dan mesyuarat yang dijalankan oleh DPIM. Keenam, membuat minit mesyuarat dan menghantar serta menjawab email sekretariat DPIM. Okey, bahagian yang kedua adalah tugasan yang diberikan kepada saya berkenaan kerja-kerja luar. Antara kerja luar yang saya terlibat adalah terlibat dengan perjumpaan bersama pelanggan dan juga mesyuarat, menghantar surat-surat organisasi ke Pejabat Pos Malaysia. Saya juga ditugaskan untuk membeli barang-barang bagi kegunaan organisasi.
Saya juga pernah diberikan tugasan untuk pergi ke bank untuk bank in check, dan yang terakhir adalah mendapatkan harga quotation sebagai contoh untuk mokbook dan juga stamp. Okey, yang ketiga seterusnya adalah pencapaian yang saya akan kongsikan dalam sini. Okey, terdapat banyak perkara yang telah saya pelajari sepanjang menjalani latihan industri selama 4 bulan di Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Okey, antara yang boleh saya kongsikan adalah saya mendapat pengalaman apabila berada di tempat kerja dan merasai persekitaran di tempat kerja yang sebenar. Kedua, saya juga diberikan tugasan mengikut kesesuaian kos dan subjek yang telah saya ambil sewaktu saya berada di universiti. Yang ketiga, saya juga belajar untuk menjadi seorang yang lebih berani dan lebih yakin apabila berhadapan mahupun berinteraksi dengan orang. Okey, saya juga belajar untuk cara berkomunikasi yang betul. Dan terakhir, saya juga diberi pendedahan dari sudut penulisan yang betul seperti surat dan sebagainya. Okay, kemudian saya akan kongsikan berkaitan kemahiran yang telah saya perolehi sepanjang menjalani latihan industri di DPIM. Pertama adalah kemahiran berkomunikasi. Di Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM Pusat, saya telah didedahkan cara berkomunikasi dengan betul. Sebagai contoh yang boleh saya berikan adalah apabila mereka mengajar saya untuk cara berkomunikasi dengan rakan sekerja dan cara berkomunikasi dengan staf yang lebih mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada saya. Okey, seterusnya kemahiran dari sudut pengurusan organisasi. Okey, Dewan Perdagangan Islam Malaysia telah membantu saya dari sudut juga memberikan pendedahan kepada saya berkenaan pengurusan organisasi mereka, di mana saya diberi tugasan untuk menguruskan ahli-ahli di PIM dan juga program-program yang ingin mereka jalankan. Okey, seterusnya adalah kemahiran pengurusan masa. Okey, walaupun DPIM merupakan sebuah organisasi yang membenarkan stafnya untuk masuk ke pejabat mengikut masa mereka ataupun mempunyai waktu yang fleksibel, diberikan waktu yang fleksibel kepada staf untuk masuk ke dalam pejabat, mereka tetap mempunyai mereka menetapkan waktu bekerja itu adalah selama 8 jam. Di sini saya telah belajar untuk menempati masa dan memastikan waktu yang digunakan dapat diuruskan dengan baik sepanjang saya menjalani latihan industri di sini. Okey, manakala untuk cabaran dan solusinya, antara cabaran yang saya hadapi sepanjang menjalani latihan industri di Dewan Perdagangan Islam Malaysia adalah cabaran yang saya hadapi apabila DPIM tidak menyediakan kemudahan sokongan. Seperti sebagai contoh yang saya berikan di sini adalah telefon bimbit. Dan solusinya saya telah menggunakan telefon bimbit sendiri untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Dewan Perdagangan Islam Malaysia merupakan satu organisasi yang perlu banyak berhubung dengan orang luar ataupun dengan ahli mereka sendiri. Oleh itu, telefon bimbit merupakan keperluan asas yang perlu diberikan kepada seseorang staf itu kerana mereka perlu berinteraksi dengan orang lain. Kedua adalah pengurusan dan kerja bersama lelaki. Itu juga menjadi satu cabaran untuk saya. Dan solusinya saya sentiasa menjaga pergaulan dan batasan apabila bersama rakan sekerja. Hal ini kerana Dewan Perdagangan Islam Malaysia merupakan organisasi yang terdiri daripada majlis tertinggi dan juga stafnya adalah kesemuanya lelaki. Oleh itu menjadi sedikit kerisauan dan juga halangan untuk saya berada dalam situasi tersebut. Okey, yang ketiga adalah berhadapan dengan orang ramai. Ini juga menjadi cabaran kepada saya
Dan solusinya saya sentiasa sabar dan cuba berada dalam keadaan tenang apabila berhadapan dengan orang yang kurang sopan dalam percakapan. Saya pernah mengalami situasi di mana saya menghubungi ahli-ahli di PIM dan mereka menggunakan perkataan yang agak kasar dan ini merupakan cabaran kepada saya untuk mengendalikan situasi tersebut. Okey, seterusnya cabaran yang saya hadapi adalah apabila bekerja daripada rumah. Diperintahkan oleh kerajaan juga untuk bekerja daripada rumah dan solusinya saya cuba untuk menguruskan waktu dengan baik dan cuba committed dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah data ahli yang berganda. Ini juga merupakan salah satu cabaran yang saya hadapi dan solusi yang saya lakukan adalah memastikan dengan teliti data yang saya perolehi tidak berulang apabila saya mengemaskini data-data tersebut. Okey, sebagai kesimpulannya, latihan industri merupakan subjek yang wajib diambil oleh setiap pelajar tahun akhir bagi menamatkan sebelum menamatkan ijazah sarjana muda mereka dengan supaya dapat memberi pendedahan kepada mereka tentang situasi sebenar apabila berada di tempat kerja. Okey, selain itu tujuan latihan industri ini juga adalah bagi tujuan memberi penerapan kepada setiap pelajar dengan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di dalam kelas sebelum ini di semester-semester lepas, okey, bagi mereka mengaplikasikan dan menggunakan ilmu yang telah dipelajari di tempat kerja. Okey, yang terakhir sekali adalah lampiran. Ini serba sedikit gambaran ataupun bukti kerja-kerja dan tugasan-tugasan yang telah saya perolehi sepanjang menjalani latihan industri di Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Gambar pertama adalah perjumpaan kami bersama salah seorang wakil daripada Mamasak Bakery. Ini adalah kerjasama antara pihak DPIM dan juga pihak Mamasak Bakery. Dan kemudian ada juga gambar yang kedua. Ini merupakan taklimat program daripada kerjasama pihak DPIM dan juga pihak UNIZA. Gambar ketiga, keempat dan kelima, ini adalah tugasan organisasi menyelesaikan surat-surat organisasi dan surat perutusan khas kepada rakan kerjasama DPIM. Dan yang keenam juga merupakan taklimat program DPIM bersama ahli-ahli mereka. Okey, ini juga merupakan tugasan-tugasan yang telah diberikan kepada saya sepanjang menjalani latihan industri di Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.